صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 14. Muka surat 14, baris yang ke-9 daripada bawah. Baris 9 daripada bawah. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه آمين. Bermula waktu zuhur, iaitu bermula waktu zuhur ni daripada gelincir matahari, daripada pertengahan langit. Gelincir ni pada penglihatan mata. Dan habis waktunya waktu zuhur. Habis dengan jadi bayang-bayang seumpama itu. Bayang-bayang sesuatu itu seumpama. Dengan jadi bayang-bayang sesuatu itu. Sesuatu yang kita pacok contohnya. Bayang tu jadi seumpama. Seumpama ni jadi samalah, sama panjang. Seumpama ni jadi sama panjang. Iaitu bayang sesuatu itu seumpama, yakni sama panjang ni. Bayang yang lain daripada bayang rembang. Yang lain daripada bayang rembang. Bayang zawal dipanggil. Bayang rembang, bayang zawal. Bermula waktu zuhur, iaitu bermula waktu zuhur daripada gelincir matahari, daripada pertengahan langit. Gelincir ni pada penglihatan mata lah. Pada penglihatan mata. Cuma kita nak tahu gelincir ni, kita kena pacok benda lah. Sebatang contohnya. Pacok benda ketika matahari tegak di atas kepala, maka bayangnya tidak ada. Melainkan kalau ada bayang, dipanggil bayang zawal. Ni bayang apa? Rembang. Dipanggil sini bayang rembang. Yang mana kita ni bukan macam Mekah. Macam Yaman setengah mengatakan. Ni semua cerita orang Melaka lah ni. Tak siapa Melaka ni. Dia matahari atas kepala. Kita garisan khatulistiwa ni, matahari bukan lalu atas kepala kita. Matahari kalau kita duduk sini, matahari lalu kot ni. Pada ni. Pada kita duduk sini Malaysia. Matahari bukan lalu sini. Lalu sini. Kalau macam Mekah, matahari lalu atas dia. Sebab tu terkadang ada ketika matahari tegak atas Kaabah. Hak dasar Kaabah tu pukul sekian-sekian, kita boleh tengok kiblah kita tu betul tak betul. Sebab saat tu matahari tegak atas Kaabah.
Jadi kalau macam Mekah ni, kalau tegak sengguh matahari memang tak ada bayang. Adapun kita ni Malaysia, matahari duduk jalan sini, ada ni. Memanglah tegak di kaki di tengah langit, tapi bayang zawal ni ada, bayang rembang ni ada. Sebab dia berjalan bukan ada ni. Yelah atas kita lah, kita tengok dah atas kita, atas apa lagi. Tapi maknanya dia jadi gini. Tak pandang ni. Tapi kalau kata bukan atas kita, dah matahari jalan atas siapa? Memanglah atas kita. Tapi bukan ni Malaysia, bukan kata jalan gini. Ada ni. Dia kalau jalan gini, tegak aja kosong lah, tak ada benda lah, tak ada bayang lah. Tapi kalau jalan gini, ada ni. Jadi tegak ni, tapi ada bayang zawal ni, bayang rembang dia panggil. Hak tu tak kira tu. Kemudian tolak bayang-bayang zawal, bayang rembang tadi ni, keluar bayang sikit. Hak tu bermulalah waktu zuhur, gelincir dah tu. Gelincir di tengah langit ni. Bukan tenggelam matahari tu, ghurub tu maghrib. Tak ni. Orang kita ni sebut kata gelincir matahari, dia tukar dengan tenggelam matahari. Dia ada tenggelam matahari. Dia ada syuruk, terbit matahari. Dia ada gelincir matahari. Kemudian dia ada dia ada ghurub, tenggelam matahari. Itu maghrib. Ni gelincir matahari daripada tengah langit. Gelincir matahari daripada tengah langit. Gelincir ada bayang, maka bermulalah waktu zuhur. Dalam kitab ni dipanggil bayang ni. Dipanggil bayang istiwa. Bayang istiwa. Bayang istiwa ni lah hak lebih ni. Hak saya ngajinya Mekah, Sunat, Yaman. Pada setengah-setengah hari tidak ada bayang istiwa. Bayang rembang tu tidak ada, bayang istiwa tu tidak ada. Tapi kebanyakan tempat memang ada bayang istiwa. Bayang kata rembang-rembang tu. Sebab dia bukan berjalan di tengah langit. Jadi apabila tolak kepada bayang istiwa tu, ada bayang lebih, tu barulah bermula masuknya waktu zuhur. Bermula masuknya waktu zuhur. Dan habis waktunya waktu zuhur dengan jadi bayang-bayang sesuatu itu seumpama sama panjang. Iaitu bayang-bayang hak seumpama tu, bayang-bayang lain daripada bayang rembang. Rembang tadi itulah. Sebab matahari berjalan bukan betul-betul atas kepala kita. Maknanya sekarang ketika tegak, bayang istiwa dipanggil itu, ada lebih sikit. Ada lebih sikit. Matahari tegak ni, tapi ada lebih sikit. Tak kira lagi tu. Tambah je bayang, masuk tu zuhur. Bayang panjang. Sama panjang dengan benda yang kita pacok tu. Kayu kita pacok tu contoh. Kemudian tolak hak bayang, hak istiwa bayang, hak ada lebih sikit tu, tolak tu. Sama panjang je, habislah waktu zuhur. Saya mengaji dulu, siap. Tunjuk benar. Bukan ambil bayang apa tunjuk begitu begini aja. Lepas tu kitanya macam mana? Kitanya tengok takwim. Tengok takwim tu dipanggil bid'ah. Dan masa Nabi ada takwim. Bid'ah lah tu. Bid'ah hasanah. Hak kata ada bid'ah hasanah. Hak bubuh bid'ah sesat belaka tu.
Ha. Ada ni. Macam contoh ginilah. Hak nak menentukan satu Ramadan. Hak sunnahnya adalah tengok anak bulan. Nampak ke tak nampak? Tak nampak ke? Fa'akmilu iddata sya'bana salasina yauman. Tak nampak anak bulan Ramadan, hendaklah kamu mencukupkan Sya'ban 30. Tiba-tiba nampak ke tak nampak, dia ada waktu tetap dah satu Ramadannya bila dia pakai ilmu palak. Ni takut ini ilmu palak lah juga. Dah apa hukum ilmu palak tu? Bida'ah. Dah bida'ah lah. Nak bida'ah buat bida'ah lah. Dah ada orang ni lagi dah. Hak nak bida'ah buat bida'ah. Tapi kita ahli sunnah ni ada bida'ah yang baik. Bida'ah hasanah. Tapi ada setengah orang tak ada dah. Kullu bid'atin dalalah. Sekalian kita terjemah dengan kebanyakan. Kita lihat beza kullu jami' dengan kullu majmu'. Kullu di situ dengan makna sebahagian, bukan sekalian. Tapi sebahagian laginya bid'ah yang hasanah. Hak nyatanya tulis Al-Quran. Nabi tak tulis Al-Quran. Bid'ah tu. Itu bid'ah yang wajib. Sebab apa? Kalau tidak kok, tak tulis jadi macam mana orang kemudian. Tulis kita, karang kita, bid'ah lah kita. Ini ni. Jadi nak menentukan bila kau satu Ramadan, sumu li ru'yatihi, Nabi kata. Waftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu bila kamu nampak anak bulan Ramadan. Rayalah kamu bila kamu nampak anak bulan Syawal. Bukan suruh tengok perjalanan bulan pakai ilmu falak, bukan. Tak nampak anak bulan Ramadan, hendaklah kamu mencukupkan Sya'ban 30. Tapi dak. Dia pakai ilmu falak dia dah. Nampak tak nampak pun satu Ramadannya tetap dah bila. Pakai palak. Bukan pakai ru'yah. Walaupun dia kata Malaysia pakai dua kaedah. Ru'yah dan palak. Dia kata pakai ru'yah dan palak. Ru'yah ambil syarat je, ambil sunnah je. Dia pakai palak ke mana pun. Dah kalau tak nampak, dia tengok petang 29 Sya'ban. Sepatutnya dicukuplah 30 Sya'ban. Esok satu Ramadan. Tak ada 30 Sya'ban esok. Kalau takwin kata bulan tahun tu Sya'ban 29 hari. Kalau tahun tu palak kata Sya'ban 30, barulah dicukup 30. Tapi kalau tahun tu palak mengatakan Sya'ban 29 je. Ada 9. Petang 29 tengok anak bulan nampak tak nampak pun diumum esok satu Ramadan. Sama juga dengan tengok anak bulan 29 Ramadan. Dia tengok anak bulan, nampak ke tak nampak, dia balik kepada palak dia. Kalau tahun tu palak mengatakan bahawa Ramadan 29, esok satu Syawal dah. Kalau tahun tu palak mengatakan Ramadan 30, lusa lah satu Syawal. Dia tengok petang 29 Ramadan. Tapi maknanya dia lebih kepada palak. Ru'yah ambil syarat. Bukan ni kepada dulu tengok-tengok anak bulan. Ni pun tengok anak bulan juga. Dah. Maknanya tengok berapa belah bukit dia naik. Terengganu saja berapa utir bukit dah dia naik. Bukan dulu. Tapi dulu ni dia lebih kepada ru'yah. Dia tak pakai palak. Lepas tu kadang-kadang kita ni raya lewat daripada orang. Kadang-kadang malam raya tu boleh nampak dah anak bulan Syawalnya. Malam raya. Ada sekali tu masa budak-budak. Malam raya. Malam satu Syawal. Esok nak raya. Anak bulan boleh nampak dah.
Tak tahulah. Tapi biasa terkadang kita ni lewat daripada Fotoni Sari dah kadang. Di Fotoni Raya tu dia tengok dah bulan Dia nampak, kita tak nampak. Dulu. Sekarang ni dia lebih kepada hisap palak. Tapi itu sunnah ke? Bida'ah. Sama juga penentuan waktu sembahyang ni. Ilmu palak juga. Bida'ah lah ni. Takui ni bida'ah lah. Tak ada masa Nabi. Saya pernah sebut seumpama tu. Lepas tu orang ni berkali dengar CP-CP berkali. Dia telefon jabat agama. Saya sebut takwim bida'ah. Dia telefon jabat agama. Dah tahulah dia dengar. Kali dengar perhabis. Bida'ah hasanah lah. Hak ni baru hak betulnya tengok wayang ni baru hak betul. Tapi kita semua pun tengok takwim belaka. Dia pun telefon. Sebab hak akad tu hak kenal. Saya kenal ustaz tu. Makcik faham macam orang puang telefon. Orang puang jangan main orang puang ni. Jangan main orang puang. Orang perempuan telefon bukan orang lelaki. Ada ni. Waktu bida'ah kata dia. Dah memanglah tak ada pada masa Nabi. Penentuan waktu sembahyang dengan tengok, dengan pakai palak kira gitu. Tak adanya. Ini hak kemudian. Sama tadi lah. Dengan penentuan satu Ramadan, satu Syawal, satu Zulhijjah. Satu Zulhijjah gitu juga. Palak juga. Ini pakai palak belaka nak menentukan satu Zulhijjah bila 10 Zulhijjah. 10 tu tak apalah. Dia menentukan satu je lah. Dan tak menentu satu tahulah 10. Dah bukan. Yalah, kita kalau nak balik kepada tengok waktu semayang hak dalam kitab ni, bila nak semayang kita ni. Hak takwim ada pun. Ambil. Ni tak apalah, ni ilmu kita, ilmu. Maknanya bermulanya masuk waktu Zuhur. Bermulanya waktu Zuhur, apabila gelincir matahari dengan bahawa keluar bayang. Keluar bayang ni lain daripada bayang istiwa tu lah. Bayang istiwa lain daripada bayang istiwa. Ketika tegak bayang istiwa ada lebih sikit. Lepas tambah bayang tu je masuk waktu Zuhur. Sampai masanya bayang tu seumpama. Sama dah. Kalau barang yang kita pacok tu satu hasta, bayang satu hasta, campur dengan bayang istiwa ni, habislah waktu Zuhur. Ni kira waktu semayang ni. Cerita waktu semayang. Dan daripada mana ni? Daripada habis waktu Zuhur ni, awal waktu Asar. Dan daripada habis waktu Zuhur, awal waktu Asar. Faham kitab macam mana? Faham kitabnya sini. Habis waktu Zuhur, itulah awal waktu Asar. Faham kita tak? Bukan maksud dia gitu. Sebab habis waktu Zuhur dengan bermula waktu Asar ni bukan waktu yang sama, tapi dempek orang panggil. Panggil dempek. Mulasik dia panggil dempek. Sekarang ni dia kata, dan daripada habis waktu Zuhur, bayang jadi seumpama dah tu, sama panjang dah tu, habis waktu Zuhur. Habis waktu Zuhur itulah awal waktu Asar. Jadi seolah-olah di situ ada dua situ. Habis Zuhur, awal Asar. Habis Zuhur, bayang seumpama, lebih tu barulah masuk Asar. Faham tak ni? Bukan habis Zuhur ni lah awal Asar, bukan. Faham tak ni? Kita faham sini, habis Zuhur, bayang sama. Bayang sama. Habis Zuhur. Di situlah awal Asar. Bukan. Maknanya habis waktu, lepas tu boleh masuk awal Asar. Bukan sama ni, tak sama. Kalau sama macam tadi, bayang seumpama, bayang sama panjang, habis Zuhur. Habis Zuhur tu lah awal Asar. Tidak.
Lepas dia tu barulah awal asar. Panggil apa? Dempet. Bukan satu waktu yang sama. Bukan kata akhir zuhur itulah awal asar. Bukan. Yelah, maknanya habis je zuhur waktu tu. Waktu bayang yang sama panjang lah. Kemudian masuk asar. Bukan di waktu habis zuhur, bayang sama panjang, di situlah awal asar. Bukan. Bukan kata akhir waktu zuhur itulah awal asar. Bukan. Faham tak ni? Tapi sekejap sangat je. Faham tak ni? Detik-detik je nya. Tapi kita faham sini, dia cerita akhir waktu zuhur itulah awal asar. Bukan. Bukan. Di saat habis zuhur tu asar. Bukan. Dia habis zuhur, lepas tu masuklah awal asar. Bukan awal asar tu di saat habis zuhur. Bukan. Ada ni. Sekarang habis zuhur. Bayang seumpama. Bayang sama panjang. Tolak bayang istiwa. Habislah zuhur. Di saat habis zuhur tu lah masuk asar. Dah. Di dempet. Habis zuhur, masuklah asar. Nak cerita gitu je. Dia detik je. Berapa detik gitu je. Tapi kalau kita faham sini kok, jadi di satu waktu tu, di situlah habis zuhur, di situlah awal asar. Tidak. Dia bukan satu waktu, dia abang apa ni? Berdempet lah, berdempet. Dempet ni apa? Hak ni habis zuhur, hak ni awal asar. Gitu. Maknanya antara habis zuhur dengan awal asar ni tak ada cerah. Faham tak ni? Cerah macam mana? Cerah macam habis subuh dengan awal zuhur. Waktu cerah banyak sangat. Habis subuh dengan awal zuhur, kan cerah nampak nyata. Jadi antara habis zuhur dengan bermulanya waktu asar, dia tak cerah. Dia depek. Tapi bukanlah akhir zuhur itulah awal asar. Bukan. Ke jadi payuh pula. Allah duk payah sangat lah. Kita takwing je. Dok. Hak ilmu kita ambil faham ilmu kita. Hak ilmu kita ambil faham ilmu kita. Terahlah balik rumah. Yelah, banyak kan benda-benda hak duk cacang di tengah padang tu. Kan nanang macam-macam kan. Kan tak ada bayang ke benda kita pacak. Kita tak nanam sayur-sayur. Sayur tak tanam bunga. Kan dia bubuh batang apa semua tu kan. Nak jalan nak apa tu kan. Adalah bayang, tengoklah. Ke tengah hari tu dak keluar dah panas. Kan pakai takwing je. Pakai takwing je. Alhamdulillah. Dan daripada habis waktu zuhur, hak kata bayang sesuatu tu jadi seumpama sama panjang awal waktu asar, dan berkekalang ia waktu asar hingga jatuh matahari sekaliannya, sekalian jiring matahari tu, maka habislah waktu asar. Ada ni. Dia tenggelam. Tenggelam jatuh matahari ni, tenggelam ghurub ni, tenggelam matahari sekaliannya. Barulah habis waktu asar. Tenggelam sekalian. Mana? Itu bukan matahari, itu dia punya cahaya. Kita nak cerita cahaya, cerita matahari. Jiring matahari tu, zat matahari tu. Hak ada kaki langit tu, itu cahaya matahari. Ada tu cahaya matahari. Yang nak kita ni tenggelam, jatuh sekalian matahari. Barulah habis waktu asar. Adapun
habis waktu subuh, dengan terbit matahari sikit je habis dah subuh. Terbit matahari sikit je habis dah subuh. Kita lain tengok syuruk berapa dia sekarang ni. Lain ni subuh awal kan. Jadi makna terbit sikit je matahari habis waktu subuh. Tenggelam matahari nak habis waktu asar, dia tenggelam sekalian bulatan matahari. Dia gitu. Mana kalau tenggelam dah matahari tu, separuh dah. Tak habis lagi asar. Bila habis asar ni, tenggelam sekalian. Lepas tu sini dia kata, hingga jatuh matahari sekaliannya. Sekalian jiring bulatan matahari tu. Barulah habis waktu asar. Kemudian dia sebenarnya hak mustahak kita ni selain daripada waktu ni, dah kita waktu pakai waktu ni waktu takwim. Kita nak dia dalam kitab-kitab dia bagi pula. Kalau waktu zuhur ni ada 6 bahagian. Ada waktu ni waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu hormah, ada waktu darurah, ada waktu uzur. Dia ada 6 waktu zuhur. Dia ada waktu belakang tu. Ada waktu tu. Hak tu hak mustahaknya. Waktu asar dia ada 7. Maghrib dia ada 5. Tu contoh. Dia waktu dalam kitab-kitab hak lebih detail, dia akan ceritalah hak pembahagian waktu tu. Mana waktu zuhur daripada awal sampai ke akhir, dia ada bagi waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz, waktu haram, waktu darurah, waktu uzur. Dia ada 6 waktu situ. Dia ada pembahagian pula di situ. Tu dalam kitab kita ni agak rekas sikit lah. Dalam kitab kita ni tak cerita waktu sembahyang je. Cerita waktu sembahyang semata-mata. Pembahagian waktu tidak didatangkan. InsyaAllah saya sebut juga lah berkaitan dengan pembahagian waktu. Kita bicara berkaitan dengan waktu dulu. Waktu sembahyang kita 5 waktu. Dan daripada habis waktu asar, dengan bahawa jatuh matahari sekaliannya tu, awal waktu maghrib. Sama jugalah, dia bukan di masa yang sama, dempet. Samalah. Dan berkekalang ia waktu maghrib. Dan berkekalang ia waktu maghrib hingga hilang sopok yang merah sebelah matahari jatuh. Maka daripada hilang sopok yang merah tu habis waktu maghrib, iaitulah habis waktu maghrib, awal waktu isyak. Jadi timbul khilafnya adalah bilakah berakhirnya waktu maghrib. Ini hak khilaf. Bilakah berakhirnya waktu maghrib. Jadi di sini berakhirnya waktu maghrib, hilang sopok yang merah sebelah matahari jatuh. Jadi matahari jatuh, dia cahaya dia masih lagi kuat. Jadi di kaki langit jadi merah. Merah sampai satu peringkat dia jadi kuning. Dia jadi kuning. Habis kuning dia jadi putih. Putih ni, faham tak ni? Jadi cerah gitulah makna putih. Jadi putih. Faham tak? Dia mula merah. Bila matahari kau lama, kau dalam, merah pun bertukar jadi kekuningan. Lepas tu dalam lagi tu, hak kuning tu pula nanti dia akan jadi bertukar kepada warna putih. Ada ni, bertukar kepada warna putih. Lepas daripada putih itulah barulah gelap gelemak. Ada gelap gelemak. Mana gelap gelemak
Gelap katuk. Gelap katuk, gelap gelemak. Dia tenggelam matahari, jatuh matahari, tenggelam matahari, dia ada warna merah di kaki langit. Lama-lama kau kurang warna merah, jadi kuning. Lama-lama hilang kuning, jadi putih. Putih dengan makna cerah. Lepas tu lama-lama hilanglah cerah tu. Akhirnya jadi gelap. Jadi berkaitan dengan bilakah berakhirnya waktu maghrib. Bilakah berakhirnya waktu maghrib. Hak dalam kitab kita ni, hingga hilang sopok yang merah. Hingga hilang sopok yang merah. Asyafakul ahmar. Ini pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ini pandangan qaul qadim bagi Imam Syafi'i. Dia ada qaul qadim, dia ada qaul jadid. Kena ingat kau ni. Sebut qaul qadim bagi Imam Syafi'i, qaul jadid bagi Imam Syafi'i. Qaul qadim ni pandangan Imam Syafi'i yang terdahulu. Ketika Imam Syafi'i menetap di Iraq, di Baghdad. Kemudian Imam Syafi'i kita berpindah ke Mesir. Imam Syafi'i kita meninggal di Mesir. Kemudian ketika Imam Syafi'i kita berpindah ke Mesir, terkadang pandangan Imam Syafi'i yang terdahulu di Iraq tu, Imam Syafi'i berpandangan dengan pandangan yang baru. Itu dipanggil qaul jadid. Qaul jadid dipanggil pandangan yang baru. Qaul qadim dipanggil pandangan lama. Jadi antara qaul qadim, qaul jadid ni yang muktamadnya adalah qaul jadid lah. Qaul qadim ni seolah-olahnya telah dinasahkan. Seolah-olahnya gitu, melainkan ada dalam beberapa belas masalah yang diterima pakai adalah qaul qadim, termasuk waktu maghrib ni. Termasuk waktu maghrib. Termasuk waktu maghrib. Sebab kalau bagi pandangan Imam Syafi'i sendiri, waktu maghrib ni sekodar masuk waktu, sekodar masuk waktu orang bang. Kodar orang bang. Kemudian kodar ambil wuduk. Kodar ambil wuduk. Bukan sambil wuduk tika tu, disunatkan berwuduk sebelum masuk waktu. Ni kodar masa. Bang berapa minit? 3-4 minit. Ambil wuduk berapa minit? 2 minit ke berapa minit? Qada tu. Kemudian qada tutup aurah. Qada tutup aurah untuk menyempurnakan syarat sah sembahyang. Kemudian sembahyang 5 rakaat. Maghrib 3 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, habislah waktu maghrib. Tu. Sekejap je. Habislah waktu maghrib. Qada 5 rakaat je. Pandangan mazhab Hanafi qada 7 rakaat je. Qada 7 rakaat. Habislah waktu maghrib. Ni sampai ke hilang sopok merah ni sejam lebih ni. Ni qaul qadim bagi Imam Syafi'i sendiri. Hadis Muslim, Nabi bersabda, waqtul maghribi ma lam yaghbi syafaq. Waktu maghrib ni selama tidak hilang sopok. Sopok ni ada merah, kuning, putih. Kata Ibnu Umar, asy-syafaqu adalah al-humrah. Hak merah tu lah, sopok merah tu lah. Pada ni, hilang sopok merah, ada lagi warna kuning, habis dah waktu maghrib. Dihilang sopok merah tu, habis lalu lah waktu maghrib. Walaupun di kaki langit tu masih lagi bercahaya, ada lagi warna kuning. Dah, dihilang sopok merah je. Hilang sopok merah ni, kaki langit tak gelap lagi. Dia ada kuning, dia ada putih pula. Dia ada kuning, dia ada putih pula. Lepas tu. Makna ketika sopok
asfar tu, kuning tu, tak ada dah waktu maghrib. Walaupun kaki langit tu masih lagi cerah. Tak ada dah, tak ada. Dia gitu. Mana sampailah kepada hilang sabuk merah. Ini kaul qadim bagi Imam Syafi'i kita. Bukan kaul jadid. Ni. Kalau biasa duk cerita lah. Mana kau qadim yang muktamad? Ni, waktu maghrib. Satu laginya, biasa didatangkan contoh. Kaul qadim yang muktamad adalah berkaitan dengan bacaan surah di dalam sembahyang. Kita duk baca surah dalam sembahyang di 2 rakaat yang pertama. Bukan begitu? Di 2 rakaat yang pertama saja kita baca surah. Rakaat 3 4 kita tak baca surah. Itu kaul qadim bagi Imam Syafi'i. Kaul jadid Imam Syafi'i, surah sampai ke akhir rakaat. Baca belaka 3-3, baca berapa 4-4. Kalau 3 rakaat maghrib, 3-3 rakaat baca surah. Kalau 4 rakaat Zuhur, Asar, Isyak, ke-4 baca surah selepas baca Fatihah. Kena royak tu selepas baca Fatihah tu nanti kan baca surah je. Patut dah baca. Kan dia tanya gitu pula. Tak boleh ni. Kena jaga lalu dah. Ke-4 rakaat kena baca surah belaka selepas baca Fatihah. Jelas dah. Nanti kan duk mikir, kau jadi Imam Syafi'i baca surah saja, Fatihah dia baca. Fatihah tu rukun tu. Dak cara dah tu. Surah sunat ni. Sunat baca surah berapa rakaat? Kau qadim di 2 rakaat yang pertama saja. Kau jadi dak tiada rakaat lah. Nak buat boleh sebab Nabi ada riwayat Nabi baca surah ke-4 rakaat. Tapi para muktamad menyatakan hak Nabi sentiasa baca surah hanya di 2 rakaat yang pertama. Itu Nabi pernah baca surah ke-4 rakaat. Itu dalil kata harus. Tapi tetap tidak disunatkan. Disunatkan sebagaimana hak Nabi biasa buat. Surah hanya di 2 rakaat yang pertama sahaja. Ada gitu lah. Ni nak cerita. Ni bukan kata nak baca surah ke-4 rakaat. Hak 2 rakaat tu kadang baca Fatihah saja je. Makruh kalau tidak baca surah. Mai sunat sekalipun mazhab Hanafi surah wajib bukan sunat. Mazhab Hanafi baca surah tu wajib bukan sunat. Dah, tapi kalau kita bukan Hanafi pun ada pandangan yang mengatakan wajib. Hak sunat kita tu kalau kita tinggal hukumnya makruh. Begini, dia hak sunat-sunat dalam sembahyang, sunat dalam mazhab Syafi'i kita, tapi ada pandangan kata wajib. Pandangan lain ni, hak sunat tu kalau kita tinggal makruh dulu. Dah ni. Doa iftitah. Pandangan dhaif mengatakan wajib baca doa iftitah. Kalau kita tak baca doa iftitah, terus kepada baca Fatihah, hukumnya makruh sebab ada pandangan dhaif mengatakan baca doa iftitah tu wajib pada semua sembahyang. Yang tak ada doa iftitah, yang tak ada surah, hanya sembahyang jenazah sahaja. Pada ni. Sembahyang sunat sekalipun tinggal doa iftitah, hukumnya makruh. Tinggal surah, hukumnya makruh. Jangan duduk jelas-jelas gitu. Makruh je lah. Makruh je lah. Nampak sangat apa-apa ni. Malah, dak penting nampak. Ni jangan duk jelas-jelas ni khas semayang ni. Semayang tiang agama Bunyi sunat je. Bunyi sunat je. Ada je belaka. Alhamdulillah. Jadi berakhir waktu maghrib ni timbul khilaf ulama. Mana berkekalan waktu maghrib hingga jatuh matahari, hingga hilang sopok yang merah ni. Ni pandangan kaul qadim bagi Imam Syafi'i. Sebab itulah maghrib ni janganlah kita amalkan maghrib lewat. Walaupun pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kaul qadim sampai ke hilang sopok merah. Tetapi macam mana dengan pandangan Imam Syafi'i kaul jadid, masa yang cukup singkat sahaja waktu maghrib.
Dan pandangan ni sama dengan pandangan mazhab Hanafi contohnya. Sama dengan pandangan mazhab Hanafi dan pandangan yang masyhur dalam mazhab Maliki. Ni banyak pandangan yang kata waktu maghribnya hanya singkat sahaja. Sebab ketika Nabi balik dari Isra' dan Mi'raj, kemudian Jibril sembahyang bersama dengan Nabi selama 2 hari. Mulai daripada sembahyang Zuhur selama 2 hari. Hari yang pertama Nabi sembahyang di awal waktu, hari yang kedua Nabi sembahyang di akhir waktu. Kemudian Nabi pun kata ma baina hazainil waqtain waktun. Antara waktu hak terdahulu hari yang pertama dengan waktu yang terkemudian hari kedua, itulah waktu bagi sembahyang. Jadi Nabi Jibril sembahyang di awal waktu hari pertama, di akhir waktu hari kedua. Lepas tu Nabi pun kata antara inilah waktu sembahyang. Dan riwayat menceritakan Jibril AS sembahyang bersama dengan Nabi waktu maghrib hari pertama, hari kedua waktu yang sama. Dia gitu. Satu pandang mengatakan waktu maghrib singkat sahaja. Walaupun kita buka puasa sekalipun, jangan sampai gelap baru nak sembahyang maghrib. Ada tempat sampai ke 20 minit, setengah jam baru main maghrib. Tak eloklah buat gitu. Tak elok buat gitu. Bukan dasar sekitar dia agak dia kata agak macam cukup-cukup tak setujulah dengan melewatkan maghrib seumpama tu. Walaupun maghrib kalau sekarang ni 8, 10 sekarang ni. Kadang-kadang 8.30 kalau ni isyak lewat 8.40 kadang-kadang. Tapi kita kena jaga juga pandangan Imam Syafi'i sendiri. Kau jadi masuk waktu maghrib, qada azan, qada ambil wudu, qada tutup aurah, qada qomat, qada sembahyang 5 rakaat, maghrib 3, ba'diyah 2, habislah waktu maghrib. Isyak tak masuk lagi, habis waktu maghrib. Artinya antara maghrib dengan isyak, kalau jadi bagi Imam Syafi'i tidak bersambung. Dia putus macam habis waktu subuh dengan bermulanya waktu zuhur. Dia putus tengah tu. Dia tidak berdempet, tidak. Dia putus. Bagi isyak tak masuk lagi. Sebab dahulu pernah timbul. Dia sembahyang isyak awal. Sembahyang isyak awal. Ni dia ambil maghrib pendek. Dia main isyak awal. Lepas tu jawab kamu panggil, lepas tu jadi bincang tak tahulah. Dia ingat ke pandangan kau jadi bagi Imam Syafi'i ni, waktu maghribnya singkat, habis waktu maghrib isyak masuk dah. Atau isyak tak masuk lagi. Faham tak ni? Bermulanya waktu isyak, pandangan Imam Syafi'i, kau jadi sama juga dengan orang kita duk pakai sekarang ni. Hilang sopok merah, masuklah waktu isyak. Samalah juga. Tapi kau jadi Imam Syafi'i ni, habis waktu maghrib tak dah. Tapi waktu isyak tak masuk lagi. Oh, dia faham dia sendiri, dia sembahyang isyak awal. Mana kalau kata waktu maghrib dalam dah qada bang, qada ambil sembahyang, qada tutup aurah, qada sembahyang, qada iqamah, qada sembahyang 7 rakaat. Berapa minit? 15 minit, 20 minit. Ya? Habis qada tu, masuk isyak lalu dia kata, oh mujur lah boleh tidur awal. Dia amal gitu. Ada timbul dahulu, dia amal gitu. Salah faham gitu. Betul lah, kalau jadi bagi Imam Syafi'i waktu bang ini singkat. Tapi habis waktu maghrib, belum lagi bermulanya waktu isyak. Bermula waktu isyaknya sama dengan pandangan lain pun. Cuma bilakah berakhir maghrib? Itu khilaf. Ada ni. Iaitu habis waktu maghrib apabila hilang sopok yang merah awal waktu isyak, dan berkekalan ia waktu isyak hingga naik fajar sadiq, iaitu awal putih yang melentang langit sebelah matahari naik.
Dan akhirnya merah. Dan akhirnya akhir waktu isyak. Mana gitu? Dan akhirnya akhir hak putih tu. Dia melentang tu warna putih, akhir dia warna merah. Bukan hak tegak dia panggil pajar kazib. Dia hak cerah di ni orang panggil apa? Di kaki langit tempat matahari naik tu nantilah. Matahari naik. Belah mana matahari naik? Belah barat. Belah barat tak ada tertutup dah pintu taubahnya. Yang naik belah barat kau. Jadi maknanya sebelah matahari naik ni dia akan melentang putih kaki langit tu. Hak melentang putih tu akhir dia ada merah. Tu fajar sadiq. Masa habislah waktu isyak, masuklah waktu subuh. Dia mula-mula dia ada cerah. Cerah tapi jenis menegak orang panggil. Tu fajar kazib. Pada ni. Ke tahu fajar menyising je. Fajar menyising tahulah. Ambillah. Jadi bermulanya waktu isyak apabila hilang sopok merah. Tetapi walaupun bermulanya habis hilang sopok merah, masuk waktu isyak, disunatkan kita pelewat sikit isyak sehinggalah hilang sopok kuning dan hilang sopok putih. Hilang sopok kuning dan hilang sopok putih. Sebab pandangan mazhab Hanafi, pandangan Imamul Haramain dan juga pandangan Imam Muzani, selagi tidak jadi gelap di kaki langit, belum lagi bermulanya waktu isyak. Jadi hilang sopok merah, jadi warna kuning kemudian putih itu dalam lingkungan setengah tubuh kata 12 minit. Antara hilang sopok merah, kuning dan putih tu memang dia setengah mengatakan lepas merah tu putih lalu tak ada kuning pun. Setengah mengatakan lepas merah tu warna putih lalu, tak ada warna kuning. Setengah mengatakan ada sekejap warna kuning. Cuma nak ceritanya daripada hilang sopok merah sampai ke hilang cerah di kaki langit tu jadi gelap dalam lingkungan 12 minit. Jadi disunatkan selepas hilang sopok merah tu jangan main isyak lagi lah. Sebab pandangan mazhab Hanafi, pandangan Imam Muharramain, pandangan Imam Muzani, sampailah hilang sopok putih jadi gelap barulah masuk waktu isyak. Wallahu alam lah takwim kita tu. Dia pakai hilang sopok merah ke hilang sopok putih tak tahulah. Sebab kalau ke gitu kau kena tambah 12 minit. Kalau betul-betul dalam takwim tu masuk waktu isyak ketika hilang sopok merah, kaki langit masih lagi cerah, masuk isyak dah. Jadi kena tunggu 12 minit lagi lah barulah kita sembahyang isyak. Barulah kita azan isyak. Jadi kalau ada kuliah, sedang molek dah tambah 10 minit tu. Ni dok ni. Tengah bunyi je jam, tengok ke jam. Dia pesen gitu. Kadang-kadang dia tengok ke jam. Hidup depan. Ini seorang ngajar tu tengok ketik. Ingat dia seorang je ada jam berkali. Ada pesen tu. Siap isyarat ke tu bila. Ni jeng ni. Ni dia tak sesuai duduk masjid. Dia kepanasan duduk masjid. Dia tak boleh duduk lama di masjid. Dia jenis peseng je. Aku nak pergi semayang je. Padahal bukan duduk saja. Orang duduk ngajar. Dia kadang-kadang orang mengajar ni apabila zulmah gelap, dia tak boleh apa pun kadang-kadang. Dia bengong gitu je. Lepas tu nak balik. Sebab apa? Sebab dia tak boleh nak masuk ilmu dah. Sebab kita nak masuk ilmu ni, kita kena buang segala-gala kejahatan yang ada dalam hati kita tu. Kejahatan zahir kita kena hilang, kejahatan batin kena hilang. Ni kalaulah kita buat nanya ke orang, kita tidak bertaubah kembali.
Lepas tu riak, wujud takabur kita, sifat kita sebagainya. Begitulah selama-lama duduk dalam masjid pun. Hak pasal gini tak boleh duduk lama dalam masjid. Gi kerana tua, kerana nak tunjuk muka, kerana adah. Kerana adah. Sebab nak pergi mana lagi? Nak pergi mana lagi? Kalau tak pergi masjid, kita tidak akan boleh berkawan dengan orang. Kita tidak akan boleh bermasyarakat. Dan kita nak saing dengan siapa kita buat tu? Akhirnya pergi masjid lah, kawan. Dah gitulah. Kau niat betul-benar pergi masjid, nak beramal, nak belajar. Orang berhenti cepat. Allah cepatnya berhenti nak pergi mana kau ustaz? Lewat kau sikit. Tu kalau orang betul-betul nak belajar. Macam kelas Masjid Putih tu nah. Kondem ustaz apa awal sangat? Tak warna dia ada radius situ. Dia kena berhenti lah 2 minit sebelum masuk isyak. Gitu je lah. Mana ni? Bahkan ni, cerita waktu semayang. Bahkan semayang isyak ni sendiri, semayang isyak, mazhab Hanafi disunatkan kita, afdal kepada kita semayang isyak ni di 1/3 malam. Itu mazhab Hanafi. Mati situ kan ni pula. Memang dia afdal dia gitu. Dah mati apa masalah mati? Mati lah. Tak ada masalah. Kita masuk waktu memang kita nak semayang. Dah memanglah kita masuk waktu tak ada niat nak semayang. Dah sudah lah. Kemudian mazhab Hanafinya afdal mentakhirkan solat isyak sampai ke 1/3 malam. Sebab hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum an yuakhir isya ila sulusil lail au nisfi au nisfahu. Jikalau tidak susah atas umat aku, nescaya aku akan menyuruh mereka mentakhirkan isyak sampai ke 1/3 malam ataupun setengah malam. Kalau tidak menyusahkan, aku akan suruh pelewatkan isyak. Tapi oleh kerana menyusahkan, tak suruh pelewat lah. Tapi sunat pelewat. 1/3 malam. Bukan 1/3 malam akhir. 1/3 malam awal ni. Tukar dah cik ni. Bukan 1/3 malam sahur nung. 1/3 malam awal. Bukan 1/3 malam akhir. 1/3 malam akhir tu. Ni 1/3 malam awal. Ni awal lagi. Dalam pukul 10 gitulah. Bukan 1/3 malam belah akhir. 1/3 malam sebelah awal. Awal kalau kita ambil dari maghrib sampai ke bagi 3. Hak sebelah awalnya pukul berapa jam. Hak sahur tu 1/3 hak akhir. Bukan 1/3 hak awal. Macam mana? Isyak kita disunatkan sembahyang isyak sebelum tidur, jangan tidur dulu. Cik dah faham lagi, bukan 1/3 malam akhir, 1/3 malam awal. Dia bagi malam bagi 3. Dari maghrib sampai ke subuh bagi 3. 1/3 awal ni. Dia ada 1/3, 1/3, 1/3. Gitulah. Pukul 9 lebih, pukul 10 gitu, pukul 9 lebih lah. 1/3 awal. Bukan 1/3 akhir malam. Ni berat lah cik, salah faham gitu. 1/3 awal ni. Mana sunat pelewat. Tu. Itu mazhab Hanafi tu. Ada pun mazhab Syafi'i kita. Sunat awal waktu termasuk semayang isyak. Tu mazhab Syafi'i kita. Sunat kita semayang waktu termasuk semayang isyak. Itu mazhab Syafi'i kita. Melainkan kita melewatkan semayang isyak kerana ada maslahah. Ada maslahah. Ada maslahah. Masalahnya ada macam kita ada kelah. Tu ada masalah besar lah tu. Ini mazhab Hanafi suruh pelewat sikit ni 1/3 malam ni. Bukan ada masalah apa-apa pun. Memang kena pelewat.
Kan mak kena pelewat. Itu mazhab Hanafi. Kita mazhab Syafi'i, sunat segera. Sunat semayang awal waktu termasuk solat isyak. Melainkan kalau ada masalah. Mana masalah? Contohnya orang mengajar. Ada. Hak mengajar pula, mengajar hak fardu ain. Hak tukar dengar pula, baru je nak dengar. Bukan nak ngulang. Kalau tukar dengar tu nak ngulang je, nak perangat je. Tu dah apa? Hak tukar dengar ni baru nak belajar. Tapi umurnya 7-80. Lepas tu gelak gambar. Tak masuk ilmu dah. Lepas tu mulalah kepanasan. Tak ambuhlah lewat sikit. Bergelepar. Payah lalu. Panjang ayat. Dah isyarat ketuk bila ni. Ketuk bila nak buat guna. Langsung kita bila bang. Ni mari. Abang apa? Kurang adab. Orang tua tapi kurang adab. Duduk di masjid. Saya tak kena gitu. Saya tak kenalah. Seumpama tu orang lain dia buat gitulah. Tapi Tok Bila kata dia buat juga. Disyarat kat saya, Ustaz, malam Ustaz ngajar. Tapi ketika Ustaz paling lain. Dia kata. Ketika Ustaz lain disyarat kat saya, kata dia. Tapi kalau Ustaz-Ustaz lain, dia kata, Ustaz tengok pun disyarat juga ke Tok Bila? Disyarat Tok Bila. Memang kurang ajar lah kita panggil. Memang kurang ajar. Orang tua. Tak tahulah akalan mikir mana, tak tahulah. Tak, sekarang ni bukan lama. Isyak je nak suruh berhenti lalu. You nak memayang. Tapi ada orang tanya, mana dengar-dengar tu dia macam, bila tanya macam tak boleh, dia tak reti. Dia tak boleh duduk lama, dia tak reti. Puas lah, dia tak reti. Jadi tak masuk ilmu tak masuk. Kata nak masuk ilmu. Al-ilmu nurun, Imam Syafi'i kata. Wa nurullah la yuhda li'asi. Imam Syafi'i kata ilmu cahaya. Cahaya tak akan diberi kepada orang yang derhaka. Mana derhaka? Kalau kita mengekali sifat sombong, itu dosa besar tu, sifat iblis. Lepas tu macam nak dapat ilmu? Ada. Dapat ilmu. Alhamdulillah. Kan Dah bukan dak reti, timbul payah nak faham ilmu ni sebab sombong. Dia nak belajar ni, kita kena merendah diri, kena mengakui diri aku ni banyak benda tak pandai. Aku ni nak kena belajar kau kat mana pun. Tapi kalau kita mengkali sifat sombong, takabur, jadi orang mengajar pun pandang sebelah mata, tidak hormat. Depan-depan mengajar pun tunjuk jam kepada Tok Bila. Nak kira mana itu? Tak ada hormat orang panggil. Tak ada hormat. Nak kata mana? Mazhab Hanafi memang tak ada apa maslahat sekalipun disunatkan pelewatkan isyak 1/3 malam, 1/3 hak awal. Nak yang berlaku akhir pula kan. Adapun mazhab Syafi'i sunat segerakan solat termasuk solat isyak melainkan ada maslahat. Maknanya maghrib ni kurang-kurang nak juga sejam. Tapi kalau isyak berhenti lalu, macam di Masjid Putih tu, malam saya bolehlah 40 minit lebih. Sebab saya pesan dah ke Tok Imam, segera solat maghrib, jangan tunggu panjang-panjang lama sangat. Lepas tu wirid maghribnya pakai istighfar sudahlah. Jadi bolehlah 40 minit lebih. Tapi kalau Tok Imam tu jenis dia ni lambat mari, apa panggil lere panggil. Lere. Dia lere sikit, lambat sikit. Dia baca pula lanjut sikit. Baca lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca gitu.
Dia lari lanjut gitu. Kadang-kadang 35 minit je suara masjid Abidin tu audio 35 minit je. Lepas tu wirid pula dia buat panjang maghrib tu kau memang 35 minit je. Kalau malang saya memang saya pesan dah. Saya tak ambil tu imam hak jenis lereh mari lambat, hak jenis baca lanjut saya tak ambil. Saya nak biar cepat sikit. Walaupun dia tulis itu minit, lepas bang maghrib ada minit dia. Biasa malam sayanya lepas je semayang qabliyah 2 rakaat, imam mari lalu, qamat lalu. Walaupun minit di skrin tu dah habis lagi. Nak cepat sikit, nak cepat. Lepas tu wirid istighfar baca doa. Bolehlah kadang-kadang 40 minit, 43 minit. Tapi 40 minit ni tak boleh 40 minit ni. Makna paling kurang 50 minit. Kena tambah 10 minit lepas isyak. Jadi 50 minit itu paling kurang. Nak sedap lagi sampai ke sejam. Tambah lagi 20 minit itu baru sedap. Kadang-kadang setengah tempat tu saya ngajar sejam 10 minit. Tak apa, tempat hak memang nak ngaji, tak ada masalah tu. Sejam 10 minit, sejam suku. Tapi paling kurang kita nak 50 minit. Mana lepas isyak kena tambah 10 minit. Kalau betul-betul isyak berhenti memang 40 minit je. Tinggi-tinggi 45. Tak boleh 45, tak boleh 40 je. Tapi orang ngajar juga kata, dia kata Ustaz isyak berhenti lah, dia kata. Lepas tu sekejap je, tak apalah, jimat suara. Dia kata jimat suara, dia kata. Lepas tu pula ilmu kita dah banyak, dia kata. Kalau kita beri banyak-banyak ke orang, habis kita nak ngajar apa pula, dia kata. Dah kalau 40 minit dengan sejam tambah 20 minit itu, tambah 40 jadi 60 minit. Tambah 1/3 tu. Bayangkan. Kalau hak 20 minit tu kita simpan minggu depan. Dia ilmu tak banyak. Kalau lebih banyak-banyak, akhirnya tak nak ngajar apa dah habis dah. Lepas tu pula dia kata jaga suara, jangan panjang-panjang sangat. Dia kata isyak berhenti. Tu taktik. Tu taktik. Dan memang ada kan. Isyak berhenti lalu. Kadang-kadang mengajar ni tengah tajuk ting ting isyak dah. Allah wallahu alam minggu depan mulalah. Pakai lalu dah. Sungguh. Ting je bunyi isyak. Padahal dia tengah laju tu. Tengah laju dia berit gitu je. Tak ada kira tepat-tepat. Kalau pesan gitu kena samang tu. Berit je pakai. Tajuk tu tengah tajuk. Tak apa minggu depan kita sambung tajuk ni. Mana tajuk tu gantung jadi. Kan? Ada sampai peringkat 5 minit lagi nak isyak. Dia bertidur. Ada. Dia rasa malas. Wallahu a'lam doa. Lepas tu tanya orang masjid. Buat apa? Tunggu 5 minit lagi. Baru bang isyak tak masuk lagi. Jadi kalau kita boleh tambah 10 minit sudah molek daripada hilang sopok merah sampai ke jadi kuning, jadi putih dan lebih kurang 12 minit sudah molek Kita beban isyak, kita dapat hak lebih afdal. Sebab disunatkan kita walaupun waktu isyaknya masuk selepas daripada hilang sopok merah, tapi disunatkan kita tunggu sampai ke hilang sopok kuning, hilang sopok putih. Sebab mazhab Hanafi, Imamul Haramain, Imam Muzani mengatakan bahawa berakhirnya waktu isyak, berakhirnya waktu maghrib, izas waddal ufuq, dia kata. Dalam hadis tu ada hadis. Akhir waktu isyak, izas waddal ufuq. Apabila hitam ufuk tu di kaki langit jadi hitam di sebelah matahari jatuh. Ufuk ni sebelah matahari jatuh. Izas wadda, bila hitam. Kenapa bila gelap?
Bila hilang, sopok putih. Barulah berakhirnya waktu isyak. Dan semua kitab mengatakan, berakhirnya waktu maghrib, masuk waktu isyak sehingga hilang. Sehingga hitam di langit. Dia kata itu pandangan pandangan Sayyidina Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu anha, Muaz bin Jabal, dia juga pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bila masuk waktu isyak? Apabila hitam di kaki langit. Mana apa? Hilang sopok putih. Jadi walaupun masuk isyak dengan hilang sopok merah, kuning putih masih lagi ada ke langit, disunatkan kita pelawat sikit dalam lingkungan 12 minit. Bila dan daripada akhir waktu isyak, awal waktu subuh, dan berkekalan waktu subuh hingga naik matahari sedikit matahari, maka habislah waktu subuh hingga naik sedikit matahari. Mana apa ni? Terbit matahari sikit je, habis waktu subuh. Adapun habis waktu asar dengan tenggelam sekalian bulatan matahari, barulah habis waktu asar. Bila habis waktu subuh, terbit sedikit je matahari, sudah berakhir waktu subuh. Ni hak waktu semayang, hak asal. Yang kitanya duduk tengok adalah takwim. Itu ilmu pala. Bila faslun, bermula pekerjaan yang sunat dikerjakan dahulu dari semayang, iaitu dua perkara, bang dan qomat. Wallahu a'lam. Kemudian hak sebut tadi itulah hak waktu, waktu fadilah, waktu ikhtiyar, waktu jawaz, waktu hurmah, waktu darurah, waktu uzri. InsyaAllah minggu depan saya sebut perkara itu. Sebab dalam kitab kita ni tak ada. Kita akan cerita sikit lah. Hak waktu fadilahnya mana, lepas tu waktu haramnya hak mana, waktu darurahnya hak mana, waktu uzurnya hak mana. Itu hak berkaitan dengan waktu semayang kita cerita tadi. Pembahagian dia tu. Pembahagian dia tu. Terutama sekali nak faham berkaitan waktu darurah tu, nak kena faham molek. Waktu darurah mana apa? Habis waktu, dekat-dekat habis waktu, cukup syarat wajib. Tu waktu darurah panggil tu. Orang haid, orang nifas. Di awal waktu tu masih ada sikit kering betul-betul. Di akhir sangat-sangat waktu tu, belum sempat apa-apa, masuk waktu yang kemudian, waktu asar contohnya. Tu dia panggil apa tu? Waktu darurah. Apa mana waktu darurah? Di hujung sempit sangat-sangat tu, cukup syarat wajib, maka semayang tu kena qada. Ni waktu darurah. Pada ni. Jadi waktu darurah ni mana sebelum tu, kalau kira haid memang macam nak tak ada dah. Tunggu. Sahih tak ada. Tak ada beberapa saat masuk waktu asar. Jadi itu panggil apa? Waktu darurah. Bagi zuhur, semayang tu wajib diqadakan. Hilang ni qada mana ni? Sekurang-kurang qada takbiratul ihram. Waktu darurah ni sekurang-kurang qada takbiratul ihram. Ini orang salah faham sini ni. Takbiratul ihram ni bukan lepas siap mandi. Siap mandi, siap makan, Allahu Akbar, habis waktu zuhur. Bukan. Tak ada kira mandi lagi ni. Kira kepada suci haid, suci nifas, qada Allahu Akbar. Berapa second? 2 second. Qada tu masuk waktu asar, kena qada zuhur tu. Tu panggil qada takbiratul ihram. Tak boleh nak takbir lagi sebab kita mandi pun belum. Tak mandi lagi lah ni. Sebab memang duduk cek dah ni waktu ni kau nak habis dah ni. Darah ni ada lagi sikit ni, cek ada lagi ni. Last sekali tak ada. 2-3 second orang pun bangsa. Itu panggil apa? Waktu darurah. Zuhur wajib kena semayang. Kena qada lah sebab waktu sudah habis. Dia panggil waktu darurah. Ni ngaji bab fiqh ni. Kalau ngaji dalam kitab fiqh bab waktu semayang, dia akan cerita waktu. Cuma kitab Hidayatul Sibiyan kita ni kitab kecil. Dia hanya cerita
waktu sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Hak pembahagian-pembahagian waktu tidak cerita. Tu kena ambil tu. InsyaAllah minggu depan saya akan cerita berkaitan waktu darurah dan juga waktu uzur. Waktu uzur macam mana? Dia kehit waktu asar. Dia kehit waktu asar. Zuhur kena qada. Kenapa? Sebab waktu asar adalah waktu uzur bagi zuhur. Sebab terkadang kita boleh sembahyang zuhur dan waktu asar tunai, ketika terjamak takhir. Tak ada ni. Hak tadi kehit di hujung zuhur. Waktu darurah. Maka kena qada zuhur tu. Sekarang ni dak ni. Di pukul 5, pukul 6 barulah kehit. Itu dipanggil waktu zuhur juga. Pukul 5. Dia panggil waktu zuhur juga pukul 6 tu. Dia panggil waktu uzri. Mana kalau kita musafir, kita boleh sembahyang zuhur pukul 5. Kita boleh zuhur pukul 6, jamak takhir. Zuhur kita nama tunai bukan nama qada. Jadi waktu asar ni waktu zuhur juga. Jadi sekarang ni kamu kehit waktu asar, zuhur kena qada. Ni. Ngaji pembahagian waktu sembahyang. Wallahu a'lam. Orang kita ni biasa tengok FB tau, FB live. Sebab dalam FB live saya tu, saya masuk belah Kedah tu, hak masakan hak sumbangan kepada masjid Tok Syekh Daud. Saya masuk belah Kedah dalam FB. Dan bila saya masuk gambar-gambar tu lah, gambar-gambar hak ulu duit tu. Ulu duit tu saya masuk. Dulu saya hantar duit. Dulu orang minta tolong hantar duit, saya hantar duit. Dia tak ambil gambar apa hantar duit. Saya satu tugu saya hantar duit ke dia. Kemudian tugu pun simpan duit, tugu pun buang tugu pun pakai t-shirt biasa je. Lepas tu makan. Lepas tu tugu kata dia sebenarnya nak molek, kita hantar duit orang amanah pada kita tu, kita ambil gambar baru comel, dia kata, biar jadi bukti kita sudah atau tugu royak lepas kemudian dah gitu apa, saya ambil gambar, tugu pun ambil duit semula, dia pakai jubah semula tugu. Ambil gambar semula, dah tugu dah royak awal-awal, tugu dah royak awal-awal. Dah masih tengah makan tugu cerita gitu. Kalau gitu apa, kita ambil gambar apa dah apa dia ambil duit dia pula dia simpan dah tu. Dengan pakai jubah, lepas tu ambil duit semula, ulu belakang lah orang panggil. Belaka ambil gambar. Dia kata kita tak ambil gambar nak sembunyi ni kalau duit kita, dia kata. Kalau duit orang kita kena ambil gambar. Pada biar tunjuk kat orang bahawa duit tu siapa dah. Hak kita tak ambil gambar tu duit kita, susuk sudah sembunyilah duit kitanya. Nak ambil gambar apa kalau kita derma kita dah ambil gambar lah. Dia bukan hak orang tak apa. Hak orang semoleknya ambil gambar supaya jadi bukti. Lepas tu saya ambil gambar belakang, saya masuk dalam FB. Masuk dalam FB. Hak kutipan berapa masuk dalam FB belakang. Tapi hak Masjid Syekh Daud ni, yelah projek ni masjid tu berjalan. Mana dalam bukan 25% lebih dah sekarang ni. Sebab tapak siap belah Kedah, dia naik nyacang belah Kedah. Saya ada masuk gambar sedalam tu. Gambar naik nyacang dah. Naik dah dengan saya lah Ustaz Wan Junaidi. Ada dalam Facebook tu. Berarti dia ada sengkang original, bukan palsu. Dia sengkang original. Dah tahulah tu orang buat belaka tak apa benda pula original lah. Tak ada palsunya. Dia tulis tu original. Sebab nak tu. Tapi dia masjid tu dia punya anggaran 5 tahun baru boleh siap. Tetapi dengan kelancaran sekarang ni kemungkinan boleh siap 2 tahun. Dengan kelancaran derma siapa apa semua, kelancaran yang ada ni kemungkinan boleh 2 tahun kemungkinan. Tapi bajet tugu asalnya 5 tahun. Sebab tugu buat masjid ni
persatuan untuk guru pondok masjid ni, duit tak ada. Semangat je ada. Jadi bajetnya 5 tahun. Tapi dengan kelancaran tu mungkinlah boleh cepat daripada tu. Mana sumbangan tu berjalan sampai ke Siak lah. Berjalan sampai ke Siak. Dan saya pun ada cadangan nak pergi sehari dua lagi. Ada cadangan nak pergi. Sebab hari Selasa baru ni ada mokcik tu RM10,000. Jadi mokcik tu digiato di Surat Imam. Dia pun tak kenal Surat Imam. Hidup seberang Marang. Dia pun tak kenal Surat Imam. Dia gantor. Dia uzur. Masa nak gantor tu, di jalan pun letak tangga nak cakap. Apa leluh. Dia leluh dah. Dia biasa ikut rakaman ni lah. Jadi dia gantor tu macam dia nak jalan jauh sikit tu nampak uzur. Dia jadi macam leluh. RM10,000 dia beri. Saya hari tu di Masjid Sultan Ahmad RM15,000. Orang paling banyak di Masjid Belada Kolang RM21,000 seorang. Mokcik ni kata, Ustaz saya ada nak duit sikit ni untuk Masjid Syekh Daud. Sikit dia kata, sikit. Kena RM10,000 sikit. Dah lah, orang biasa je. Tak, kadang-kadang ada setengah orang tu mari, ada pernah sekali di Surat Imam tu buat surah dia kan. Mari naik motor je. Dia cari Surat Imam pun tanya orang. Tak kenal Surat Imam, duduk mana je. Dia kawasan mana tu lah. Tapi tak tahu Surat Imam, tanya orang. Pergi motor. Dia buat keluarlah duit. Duit dia tu bukan duit bank. Duit bawah batal ke, duit dalam kuyuk ke, tak tahulah. RM10,000 duit tu. RM10,000 masa nak buat Surat Imam. RM10,000. Mari motor. Orang kampung biasa. Surat Imam pun tak kenal asalnya. Ya keluar duit tu memang duit tangan dia. Bukan duit bank. Bukan disimpan bank tu kata duit bawah batal ke, duit mana ni pun. Tak tahulah. Memang saya ada insyaAllah ada cadangan lah sehari tu nak pergi. Dah lah. Bukan sambil-sambil kita tengok anak pondok gitulah. Tu wak alasang belaka tu, wak alasang. Ada duit kita gato wak alasang. Dia memang nak pasal nak pergi kita tengok anak pondok, tidur semalam pondok, lepas tu balik gitu lah. Tulang boleh bawa duit, kita bawa duit. Nak gitu. Tapi nak cerita dia punya derma tu sentiasalah berterusan. Mana kalau ada pengembangan gambar apa, saya akan masuk dalam FB saya lah. Mana kalau kemudian naik dah tiang apa semua, kita ambil pula gambar sekali. Kita pun buh tarikh gambar tu berapa tarikh. Kemudian tunjuk ni sekarang ni pembinaan dia sampai setara tu misalnya. Kemudian kita ni saya dia di muka surat lain dah ni. Hak Rumi surat apa? Cintakan dunia je lah muka surat berapa Hak Rumi? 14. Hak Jawi ni muka surat 16. Hak sabda Nabi SAW, hubud dunya ra'su kulli khati'ah tu. Ya. Jadi hak Jawi ni muka surat 16. Bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Artinya kasihkan dunia itu kepala, mana punca segala kejahatan. Punca timbul bagai-bagai kejahatan adalah mari daripada kasih akan dunia. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menceritakan perkataan Nabi Isa alaihi salam. Perkataan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa mengatakan kasih akan dunia menjadi punca kepada segala kejahatan. Timbul apa-apa kejahatan sekarang ini mari daripada mana? Mari daripada kasih akan dunia. Kemudian kita jangan lupalah terdahulu dunia adalah
sesuatu yang tidak beri manfaat selepas daripada mati. Kalau perkara tu ada manfaat lepas dia mati, macam kata duit tadi, itu tak di dunia. Berapa bawa manfaat lepas daripada mati? Kalau tak ada duit, kita nak infak macam mana? Atau kita infak, lepas tu hak kita simpan, jadi akhirat kedok. Hak kita simpan, kita mati, difaraidkan kepada anak-anak kita menggunakan duit itu untuk beribadah kepada Allah, akhiratlah juganya. Jadi kita tinggal duit banyak simpanan, kita didikan agama yang sempurna pada anak-anak kita. Hak duit pusaka kita tinggal tu anak kita akan guna untuk memudahkan kehidupan dia. Bila kehidupan dia mudah, ibadah dia pun jadi selesa. Maknanya tetap jadi akhirah. Hak dunia ni kita himpung. Kemudian alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takasur. Hak ni dia bilang-bilang banyak-banyak, akhirnya masuk dalam kubur mati. Hak bilang-bilang ni. Maknanya sekali buka buku bank. Hai, banyak dah ni. Senyum seorang. Ni banyak dah ni. Dalam masa muda-muda mana boleh pegang duit. Anak nak sekolah belaka. Maknanya tak boleh nak simpan duit. Sekarang ni boleh simpan duit dah, boleh pegang duit dah. Suka tengok dah lebih banyak. Dia nak pakas diri pun sayang. Nak pakas diri pun sayang. Dah. Maka dia pun sayang dah. Padahal duit tu mari semua anak atau duit. Dia apa? Dia nak pegang duit. Dia suka bilang duit. Nak tengok banyak. Hatta zurtumul maqabir. Mati. Boleh ke anak semula? Boleh anak semula. Anak pun buat joli. Tukar ring kereta lah. Dah. Anak dah tahu. Duit ke mok-mok ni sipang. Lepas mak mati, boleh pula setokakan anak boleh mudah ke? Habis pun mudah. Ni dah boleh mudah. Anak we ke mak ni, ingat ke mak pakai siap dah lah habis. Dah mikir dah, kena banyak pula disipang. Anak tak perlu mana duit tu. Tapi bila boleh mudah ni ke, anak pun, nak buat gapa habis gitu je. Ni, bilang dia panggil ni. Tu lah, tengok. Bukan semestinya banyak orang hak kaya, banyak tu dia duduk senyum-senyum. Kita orang susah ni, ada 5,000, 10,000 ni pun senyum dah. Senyum. Banyak dah tu. Dah dulu mana boleh pegang duit? Ada boleh pegang duit. Boleh ada 5,000 dalam bank, ada 10,000 pula, ada senyum sungguh lah. Duk senyum, duk bilang, senyum. Nak pakai pun sayang. Tapi gitu lah. Alasannya, ni baru boleh pegang duit. Gitu alasan. Padahal, tak ada gimana pun. Tapi kalau kita sipang, Alhamdulillah ada. Kita mati nanti, boleh ke anak-anak kita. Anak-anak kita ni, orang yang buat ibadat, senang dia bila boleh duit, senang dia buat ibadat. Jadi akhirat juga. Itu atas kita lah, atas kita letak ke mana. Bukan maknanya infak baru jadi akhirat. Pegang simpang jadi dunia. Tak ada begitu. Ada ni. Bahkan Nabi suruh kita supaya tinggal keluarga kita jangan dalam keadaan meminta-minta. Betul. Jangan kita tak ada keluarga kita dalam keadaan meminta-minta. Tapi sekarang ni kita orang tua dah. Adakah anak-anak kita akan meminta-minta? Dia duit kita dah masalahnya. Sebab tu ada saya ingat dulu masa duduk pondok dulu. Dia duit pecing dia ada. Duit anak dewi dia ada. Dia hanya pegang untuk pakai sebulan dia. Hak baki tu dia bagi budak-budak. Dah pecing dia. Tak ada tarikh mati dia pecing ni. Kan ada siapa umur. Siapa umur 80, lepas tu tak dah lah 80 dah. Dah pakai mati. Mati boleh ke bini pula. Maknanya pecing tu siapa seumur. Lepas tu anak dia duit seumur. Dia nak apa ke duit?
Jangan tinggal anak dan kata meminta-minta. Anak dia besar belaka dan meminta-minta. Kat mana anak dia duit ke dia? Anak pula, bila tahu duit tu ayah dia buat infak, anak dia kau lebih pula pada ayah dia. Pada bukan dah dia kaya. Dia tahu ayah dia infak belaka, nak infak ketek dia pun kaya lebih pula daripada hak dia sama. Hak dia sama tu cadangan dia untuk belanja ayah dia je. Ada ayah dia dah ada pecing, ada apa. Orang pecing, orang kerja kerjaan, bukan orang kerja kapung. Tapi anak dia beri semacam walaupun ayah dia ada pecing pun. Tapi beri tu beri syarat. Anak beri lah duit kaya. Lepas tu ayah tak pegang, ayah tak sipang, ayah infak. Kalau dia pecing duit infak, dengan anak-anak dia pun nak infak sama. Tu amalan dia. Dia pegang hanya setakat untuk pakai dia sebulan. Tapi tengok dia tu dengan mana belajar wang ibadat, belajar wang ibadat. Tak ada senyum kau orang gitu. Dan dia sayang orang tua, budak-budak pun dia baik juga. Tapi jenis orang tak banyak mulut ni. Orang tua nak banyak mulut kan dengan budak-budak. Tapi maknanya awal-awal ada masjid dah. Kita balik dia tak balik lagi. Awal-awal ada masjid dah. Subuh saya cerita pukul berapa mari dah tahu. Memang ada sokmo di awal-awal di masjid ni. Awal sekali pun tak tahu dia di masjid. Maknanya orang habis belajar balik lalu nak balik makan apa. Dia main sunat dulu. Dia kaji Quran dulu. Mana ni? Itu je kehidupan dia. Tapi mana nampak ketenangan dia ni. Tenang dia. Mana kalau nak sipang pun, sipang biar jadi bekal akhirah. Biar jadi bekal akhirah. Tak apa, bukan kata simpang tu jadi dunia. Bukan, jangan salah faham. Boleh jadi akhirah kalaulah kita bagi didikan yang sempurna kepada anak-anak kita. Anak kita ni akhirah, ibadah. Kita tinggal harta untuk anak kita buat belanja lepas ada kematian kita. Hari akhirah. Yang kita kata, mati jadi harta pusaka tak jadi akhirah. Jangan salah faham. Kita mati jadi harta pusaka, tidak kita kata jadi akhirah. Sebab apa? Sebab jadi hak anak kita. Kita beri ke orang pun boleh pahala dah. Ini dapat kepada anak cucu. Lagi besar pahala dapat pada anak cucu kita sendiri. Ada ni. Kalau kata tak ada anak, boleh ke adik-beradik kita? Keluarga kita. Besar pahala. Tapi kan letak niat molek lah. Jangan pula letak di hati. Allah, aku tak ada anak. Mati boleh ke adik-beradik. Aku tak puas hati boleh ke adik-beradik. Dah betul daripada awal. Tak ada ni. Ada orang mikir gitu. Tapi tak boleh tak sekat sebab anak tak ada. Anak lelaki tak ada. Tak sekat lah. Ada ni. Akhirnya siapa kau ada adik-beradik. Hati tak puas sama ni. Adik-beradik dah balas sama dengan kita. Kalau kita mati lagi, kita boleh ke dia. Alah. Apanya rezeki dia. Biar dia mudah kehidupan dia. Adik-beradik kita juga. Tak puas hati sebab kita dengan dia balas. Ni. Lepas tu nak sedekah sekarang, sayang. Nak sedekah sayang takut tak cukup hari tua. Nak sedekah sekarang. Kalau tak sedekah sekarang, mati, boleh ke adik-beradik orang kita dah balas sama. Jadi hidup warna gitu. Boleh dah hidup gitu. Tenang dah hidup gitu. Dah tenang lah. Mana kalau kata mati tu, silap gaya tu, bolak buka mata pula. Lari orang. Mati molek-molek, nak mandi, buka mata. Buka mata nak wayak adik-beradik dia. Duit aku tu aku ambil kaki tu. Aku mana? Lari orang dah. Orang kalau hati duk gitu tak puas hati. Dah bila balas adik-beradik, kalau kita anak tak ada, harta saka siapa adik-beradik. Tak puas hati ada ni. Mana? Dia tak memang boleh adik-beradik lah. Ada ni. Tak, dia kalau nak wasiat, dia hanya dulu wasiat hanya dulu 1/3 je. Kalau heboh dia tak nak wi. Hidup wi kau orang hidup ada nak infak sayang, takut nanti kehidupan. Dia kata ni tak ada orang tolong dia. Kalau wasiat hanya 1/3 saja. Diluluskan. Ada ni. Kalau dia wi awal-awal tak apa. Nak wi awal-awal dia takut pula.
Takut orang dia begitu buat lari ke apa ke. Jadi bukan, kalau hidup seumpama tu tak tenang. Tak tenang, dia akan duduk dalam keadaan gelisah seumur. Waktu kata tadi, kalau mati pun mata tak rapat. Seolah-olah gitulah. Seolah-olah gitu. Hati tergantung dengan dunia perkara yang tidak ada manfaat selepas daripada kematian. Dan kasih akan dunia menjadi punca kepada segala kejahatan. Kehidupan dan kesenangan dunia adalah sementara. Kehidupan dan kesenangan di akhirat adalah kekal. Dunia tempat berusaha bagi mencapai kebahagiaan di hari akhirat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Fafahimna famasabikin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.